Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa dalam siri taklimat saya secara maya, secara online. Bukan online, sebenarnya melalui YouTube. Saya memilih cara ini supaya lebih mudah kepada semua pelajar untuk akses maklumat saya sebab yalah, saya IT pun tak berapa nak pandai. Nampak sangat dalam 6 bulan ni saya ketinggalan dari segi IT. Pengetahuan ICT saya macam ketinggalan zaman sangat. Jadi saya buat keputusan untuk rakam video ni dan saya kongsikan kepada semua pelajar agar maklumat saya sampai kepada semua pelajar. Itu yang lebih penting sebenarnya. Hari ini saya akan membicarakan tentang 5 perkara, iaitu yang pertama tentang My Forum, yang kedua tentang portfolio, yang ketiga berkenaan fail RPH, yang keempat tentang pengurusan guru pembimbing dan yang terakhir tentang dokumen kehadiran. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat yang pertama, iaitu tentang My Forum. My Forum ni adalah sebenarnya satu sistem online yang dibangunkan bagi memenuhi kehendak dan keperluan KPM. Jadi My Forum ni adalah salah satu platform yang mana pemantauan boleh dilakukan secara maya. Apa yang ada dalam My Forum ni? Ada banyak tapi tak sebanyak untuk pensyarah. Pelajar lebih ringan penggunaannya daripada pensyarah. Yang pertama, login. Mulai hari ini semua pelajar boleh login menggunakan nombor kad pengenalan. Pautannya ada di ruangan description di bawah, iaitu My Forum. Apabila anda buka nanti, pastikan ianya My Forum versi 5.0. Kalau kata anda buka My Forum tu tiba-tiba dia versi lain, itu tak boleh guna Dia mesti versi 5.0. Sebenarnya My Forum ini dia ada manual pengguna dalam YouTube. Pautannya saya letak di bawah juga di ruangan description. Jadi nanti selepas habis taklimat saya ini, korang buka pautan tersebut dan korang tengok satu demi satu tajuk yang ada di situ, termasuklah cara macam mana untuk anda login. Selepas anda login, perkara pertama yang anda perlu lakukan ialah mengemaskini maklumat pelajar. Maklumat pelajar yang didaftarkan hanyalah berdasarkan kepada nama dan nombor kad pengenalan. Selebihnya adalah tanggungjawab pelajar untuk mengemaskini. Sekiranya pelajar tak boleh login, sila maklumkan semula pada saya segera untuk mengelakkan segala kesulitan. Seterusnya juga pelajar perlu mengemaskini jadual waktu. Seperti mana yang anda maklum, anda akan menjalani praktikum dengan melaksanakan PDPR. Jadi jadual yang dimasukkan dalam My Forum adalah jadual semasa anda. Sekiranya sekolah dibuka nanti, anda akan diberikan jadual yang sebenar, maka waktu itu anda kena update sekali lagi dalam My Forum. Ketiganya, anda perlu mengemaskini maklumat core curriculum. Faham, PDPR core curriculum tidak berjalan. Walau bagaimanapun, isilah maklumat sekiranya ada. Sekiranya tiada, biarkan saja dahulu. Apabila sekolah dibuka nanti, kemaskini semula maklumat anda. Seterusnya mengenai RPH. Setelah perbincangan ketua-ketua unit praktikum, jadi diputuskan bahawasanya anda hanya perlu memuat naik hanya 3 sahaja RPH, 2 bidang teras dan 1 elektif. Ada yang akan tanya, cik, RPH mana yang nak kena upload? Dah tentulah RPH yang melibatkan penyeliaan. Jadi RPH itulah yang anda kena upload. Akan timbul persoalan, penyeliaan bidang teras ada 3 kali. Jadi yang nak kena upload hanyalah 2 kali. Mana-mana yang dirasakan perlu upload, mestilah upload. Penyeliaan bersama, RPH-nya sudah tentu kena upload. Kemudiannya, dalam mesyuarat yang sama, menyatakan setiap pelajar perlu memaknai jurnal setiap minggu seperti biasa. Jurnal ni apa benda? Nanti saya akan terangkan sikit dalam bahagian portfolio. Yang pastinya setiap minggu kena upload. Upload tanpa gagal. Jurnal yang awak upload akan dipantau oleh pensyarah. Jadi pensyarah akan komen setiap jurnal anda. Kalau pensyarah tak komen, itu jatuh kepada pensyarah. Maksudnya pensyarah tak melaksanakan tugasnya. Anda semua kena buat kerja anda. Selebihnya kalau pensyarah tak buat, itu hal mereka dan anda perlu memaklumkan kepada saya. Selain itu juga My Forum mempunyai banyak fungsi.
terutamanya fungsi paparan bagi borang PR1 dan juga borang perasilaan. Cara anda nak tengok ada di ruangan description di bawah ya. Klik je link tu dan dia akan bawa anda kepada video yang berkenaan dan anda tengoklah cara macam mana untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Nasihat saya kalau boleh guna headphone ya. Pasal apa? Yelah, masa buat tu tak berapa nak pandai. Apa yang termampu, apa yang terdaya, itulah yang saya gunakan. Jadi gunalah headphone supaya suara saya tu lebih jelas. Kita masuk pada bahagian kedua tentang portfolio. Perkara pertama yang saya nak beritahu anda ialah cabaran bagaimana hendak menyediakan portfolio dengan keadaan anda di rumah dan juga sekolah berada di Ipoh. Cabaran praktikum jarak jauh ini memanglah satu benda yang sangat menyukarkan. Tetapi walau bagaimanapun saya tidak terlalu rigid. Kalau pada saya sendiri, saya akan berikan sedikit keringanan kerana ada beberapa perkara yang anda tidak boleh selesaikan jika anda tidak hadir ke sekolah. Suka saya nak beritahu, ada banyak dokumen yang memerlukan tanda tangan dalam portfolio. Oleh sebab itu, mana-mana dokumen yang memerlukan tanda tangan, anda tidak perlu khawatir kerana selagi PKP ini berlangsung ataupun PDPR ini berlangsung, mana-mana dokumen yang memerlukan tanda tangan akan diberikan kelonggaran sehingga sekolah dibuka. Lepas je sekolah buka, dokumen yang memerlukan tanda tangan mestilah diselesaikan. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah orang kata anda boleh lepas tangan. Dokumen tersebut mestilah tersedia pada waktu dan ketikanya. Janganlah disebabkan PDPR, anda praktikum di rumah, saya berada di Ipoh, saya tak boleh pantau. Ataupun pensyarah lain tak boleh pantau apa yang anda sediakan untuk praktikum. Jadi portfolio ini adalah salah satu bukti yang anda melaksanakan praktikum. Kerana portfolio ini berfungsi sebagai rekod apa yang anda lakukan. Setiap dokumen yang ada perlu disediakan walaupun tiada tanda tangan daripada pihak sekolah ataupun daripada guru pembimbing. Oleh kerana praktikum ini berlaku secara PJJ dan juga PDPR, maka pemantauan yang lebih ketat akan dilaksanakan. Itu kata Tuan Timbalan Pengarah ya, bukan kata saya. Jadi, setiap dokumen yang ada perlulah disediakan, dilengkapkan sedaya mungkin berdasarkan apa yang anda mampu untuk adakan dan juga yang mampu anda cari. Saya faham tak semua maklumat yang anda boleh perolehi, tapi cubalah sedaya upaya. Sekiranya pemantau meminta soft copy portfolio, anda gagal untuk mengemukakannya, maka anda akan berdepan dengan tindakan, terutamanya amaran. Kalau pensyarah tu ataupun pemantau tu memberi amaran secara lisan, maka anda terselamatlah. Tapi sekiranya pensyarah ataupun pemantau tu dia mengeluarkan surat amaran, maka anda berada dalam keadaan yang perlu lebih berjaga-jaga. Ingat ya, untuk portfolio, dokumen yang terpakai ialah dokumen praktikum 2019 versi kedua. Sebenarnya memang anda boleh minta soft copy daripada pelajar unit S, tetapi anda tidak digalakkan untuk menggunakannya. Takut kerana perubahan yang dibuat tu anda tak sedar mana yang diubah, mana yang tak diubah. Yang daripada unit S tu gunakanlah sebagai rujukan. Meniru tetap haram di sisi garis panduan amalan profesional. Jadi yang contoh tu gunakan sebagai rujukan sahaja. Berkenaan portfolio praktikum ni dia ada 7 bahagian. Mari kita tengok apa yang ada pada setiap bahagiannya. Bahagian pertama ialah maklumat diri. Di situ anda perlu mengisikan biodata anda, melampirkan surat pengenalan diri dan juga pernyataan profesional. Biodata diri tu ada borangnya, anda cuma perlu isikan. Cuma saya minta satu saja, letaklah gambar yang rasmi. Jangan letak gambar Facebook. Tahu gambar Facebook macam mana? Macam ni. Perkara ni dah berlarutan sejak daripada unit M lagi. Setiap kali praktikum mesti ada pelajar yang letak gambar Facebook.
gambar macam ni. Berkenaan penyataan profesional terbahagi kepada 3, iaitu penyataan sebelum, semasa dan selepas. Sebelum ni lebih kepada apa harapan anda, apa yang anda akan lalui dan cabaran yang anda lihat dan keinginan anda terhadap praktikum ini. Nyatakanlah serba sedikit. Okey, seterusnya penyataan profesional semasa. Anda perlu sediakan penyataan profesional semasa ni setelah lebih kurang 4 minggu berpraktikum. Jadi, anda nyatakan apa yang anda lihat, apa yang anda nampak dan apa yang anda hadapi. Sama tak macam yang penyataan sebelum. Penyataan profesional selepas lebih kepada rumusan secara keseluruhannya. Apa yang berlaku, apa yang anda hadapi, apa yang anda dapat sepanjang praktikum berlangsung. Bagi penyataan profesional, saya lebih suka kalau anda rujuk kepada pensyarah anda, sebabnya ianya lebih akademik berbanding daripada pengurusan. Rujuklah pensyarah anda untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Terusnya bahagian kedua, kita ada maklumat sekolah. Terdapat beberapa borang ataupun gambaran grafik yang perlu anda dapatkan. Contohnya, peta lokasi, pelan sekolah, bilik darjah, carta organisasi, misi, visi, takwim sekolah, senarai nama staf dan juga peraturan-peraturan sekolah. Bagi peta lokasi, anda boleh buat carian dalam Google Map. Pelan sekolah, anda boleh ambil daripada takwim sekolah. Bilik darjah, yang ni anda snaplah gambar Google Classroom anda tampallah di situ buat sementara waktu. Apabila sekolah dibuka nanti, barulah anda ambil gambar fizikal yang sebenar kelas yang anda ajar, ya. Kemudian carta organisasi anda boleh ambil daripada takwim sekolah. Misi dan visi sekolah kalau boleh jangan ubah, sebab kita ikut perkeliling kementerian untuk misi dan visi, ya. Takwim sekolah yang dalam portfolio ni anda ambil daripada takwim sekolah yang sebenar di sekolah. Keluarkan selemasanya daripada mula anda praktikum hingga anda akhir praktikum. Jangan photostat takwim tu letak dalam portfolio, ya. Saya tak suka, ya, benda tu nampak sangat awak malas. Boleh minta takwim daripada guru pembimbing dan buat semula dalam portfolio praktikum. Peraturan-peraturan sekolah ni terbahagi kepada 2, sama ada peraturan murid ataupun peraturan untuk guru dan juga staf. Mana-mana pun boleh. Kalau anda handal, letaklah dua-dua. Saya lebih suka. Tetapi saya nak ingatkan, buatlah kerja sikit. Janganlah anda photostat, anda selit masuk dalam portfolio anda. Ambillah cara yang profesional. Sekurang-kurangnya anda snap gambar ataupun anda scan, kemudian anda letak, paste elok-elok dalam borang, kemudian anda print lain. Nampak sikit anda buat kerja. Senarai nama staf boleh diambil daripada takwim. Pastikan lengkap, ya, jawatan dan juga grade guru dan staf, ya. Kalau nanti anda buka dokumen praktikum 2019 versi 2, anda akan nampaklah di situ bagaimana contoh yang saya hendak. Bahagian yang ketiga, maklumat tugas. Kita telah sediakan satu borang dalam portfolio praktikum, jadi anda cuma perlu isi saja maklumat yang ada. Kita faham PDPR ni banyak benda yang tak ada, tapi mana yang ada, isi. Nanti apabila tiba waktunya, sekolah dah buka, anda perlu kembali ke Ipoh dan anda perlu menjalani praktikum seperti biasa. Anda lengkapkan portfolio tersebut dengan maklumat-maklumat yang tercicir ataupun tidak dapat diadakan. Salinan borang kehadiran praktikum. Yang ni saya akan cerita di akhir video ini. Seterusnya yang keempat, maklumat kurikulum. Yang pertama tentang DSKP. Untuk bahagian ni, anda perlu meletakkan DSKP semasa kelas yang anda ajar. Sekiranya anda ajar tahun 5 bahasa Melayu, maka anda letaklah DSKP tahun 5. Jangan letak DSKP tahun 1. Itu dah jadi ajaran sesat, ya. Kemudian berkenaan rekod pengajaran berpasangan. Kita ada borang-borangnya yang perlu diisi.
Tak perlulah susah hati kerana borang tersebut lebih bersifat kepada borang pemerhatian. Dan pengajaran berpasangan ini mestilah berlaku mengikut keadaan semasa di sekolah. Untuk pengajaran berpasangan ni, anda perlu ikut apa yang telah Haji Taufik maklumkan semasa taklimat. Untuk maklumat inovasi PDP, kita telah sediakan satu borang. Apa jua inovasi yang anda telah buat, satu inovasi gunakan satu borang. Ada butiran yang perlu anda catatkan. PDPR ini rasanya setiap kali mengajar mesti ada inovasi. Jadi setiap inovasi PDP yang anda lakukan, lengkapkanlah borang yang telah diberikan. Pada masa yang sama terdapat juga senarai dan maklumat murid. Senarai ini anda boleh mintalah dengan guru pembimbing. Pastikan senarai yang ada dalam portfolio adalah senarai murid yang anda ajar. Jangan letak senarai nama murid orang lain, ya. Bahagian kelima iaitu maklumat co-curriculum. Seperti mana yang kita tahu, pelaksanaan PDPR ni dah tentulah tak ada aktiviti co-curriculum di sekolah. Walau bagaimanapun, anda tetap perlu menyediakan pelaporannya di dalam portfolio. Yang pertama tentang rancangan aktiviti co-curriculum. Yang ini anda boleh ambil daripada takwim sekolah. Anda pindahkan saja maklumat daripada takwim, masukkan dalam bahagian ini. Kemudian, sekiranya anda boleh mendapatkan senarai nama murid bagi bidang co-curriculum yang anda ajar, maka anda letakkanlah. Sekiranya tiada, kita tunggu sehingga sekolah buka semula. Kemudian juga anda kena sediakan laporan aktiviti co-curriculum sekiranya co-curriculum ini berjalan. Bagi rancangan projek ataupun peranan-peranan lain dan juga laporan projek atau peranan-peranan lain, anda perlu sediakan sekiranya anda ditugaskan oleh pentadbir sekolah untuk satu-satu perkara. Contohnya, anda diminta untuk mengendalikan satu kursus untuk cikgu-cikgu di sekolah secara maya. Jadi, anda sediakan rancangan projek lengkap seperti anda buat kertas kerja dan juga pelaporannya seperti mana yang ada pada borang yang kita dah sediakan. Seterusnya, bahagian keenam ialah journal. Journal ni seperti mana yang saya beritahu tadi perlu disediakan setiap minggu. Dalam bahagian journal ni sudah ada contoh dan juga format penulisan. Anda cuma perlu buka, teliti dan cuba buat journal menggunakan format yang telah diberikan. Saya juga menyediakan borang berasingan untuk journal. Tujuannya anda type dulu journal menggunakan borang tersebut dan kemudiannya apabila anda nak muat naik ke My Forum, maka anda cuma perlu copy paste sahaja. Jadi tak perlulah untuk type semula dalam borang My Forum tu. Nanti penat, patah jari jemari anda. Penulisan journal ni anda perlu buat berdasarkan apa yang ternyata jelas berlaku di sekolah dalam tempoh seminggu. Minggu pertama kebanyakan pelajar akan buat berkenaan tentang kawalan kelas. Saya menjagakan untuk unit T. Jurnal pada minggu pertama ialah cabaran untuk mengenali murid secara maya ataupun pembelajaran maya menjadi satu cabaran. Jurnal ni macam ni, walaupun pelajar A dan pelajar B membuat jurnal dengan tajuk yang sama, tetapi janganlah ayat ni pun seketul-seketul sama. Itu namanya pelajar. Untuk pengetahuan anda, contoh-contoh jurnal juga boleh dilihat dalam My Forum. Cara dia, buka description di bawah tu tajuk jurnal, anda klik, anda dengar. Nanti anda tahulah macam mana nak cari jurnal yang ada dalam My Forum. Itulah salah satu kebaikan My Forum. Dalam banyak-banyak dokumen saya hantar pada anda, terdapat juga satu dokumen yang dinamakan 2019 Tata Cara Penyusunan Jurnal dalam Portfolio Praktikum. Secara ringkasnya, dia nampak macam bertindih. Anda perlu sediakan jurnal dalam bentuk manual, kemudian anda cetak. Selepas itu, jurnal tersebut anda kena muat naik. Selepas anda muat naik, anda kena cetak. Dan kemudiannya, komen pensyarah pun anda kena cetak. Dan komen guru pembimbing pun anda kena cetak. Komen guru pembimbing secara manual, ya. Jadi dia jadi 4 cetakan untuk satu jurnal. Tak apa, semuanya tentang rekod kerja.
Kalau anda buat, maka anda telah melaksanakan tugas anda. Berkenaan jurnal yang anda buat secara manual dan juga jurnal yang anda upload, anda selesaikan itu, sebab itu bahagian anda. Kemudian yang untuk komen pensyarah, kalau pensyarah tak komen, jangan cetak. Tunggu pensyarah dah komen, baru cetak. Kemudiannya, komen guru pembimbing. Walaupun anda melaksanakan PDPR, anda berada di kampung halaman, guru anda berada di Ipoh, anda cuma perlu hantar tiap-tiap minggu kepada guru pembimbing jurnal yang anda telah hasilkan. Kemudian minta cikgu tu komen dalam bentuk WhatsApp lah. Minta komen dalam bentuk WhatsApp, senang. Nanti anda boleh copy paste dalam borang yang untuk pengesahan jurnal bagi guru pembimbing. Borang tu ada tanda tangan. Selagi sekolah belum dibuka, tak apa. Tak ada tanda tangan pun tak apa. Selepas sekolah dah buka, baru selesaikan. Okey, bahagian terakhir, bahagian yang ketujuh ialah lain-lain. Bahagian ini anda perlu menyediakan rekod prestasi, markah ujian ataupun penilaian. Jika borang yang disediakan tidak bersesuaian, anda boleh pindah berdasarkan keperluan anda. Anda tak perlu WhatsApp saya, cik, borang ni tak sesuai lah dengan penilaian yang guru bagi. Tak apa, anda pindah saja borang yang telah diberikan agar ianya bersesuaian dengan rekod semasa di sekolah. Seterusnya tentang borang pemantauan kekerapan penyelesaian praktikum. Borang ni sebenarnya awak perlu tunjukkan kepada pensyarah setiap kali pensyarah datang untuk menyelia ataupun pemantau datang untuk menyelia, kerana borang ini perlukan tanda tangan. Disebabkan PDPR ni, selagi mana PDPR dilaksanakan, anda cuma perlu cantikkan tarikh pada kotak tersebut sekiranya ada pensyarah ataupun pemantau yang menyelia anda secara maya. Okey, bagi slip lampiran guru ganti ni tak berlakulah PDPR ya. Kalau tak dulu, sini-sini anda bahagian ni saja sampai 3-4 muka. Jadi tak ada isu ya guru ganti selagi PDPR berlangsung. Kecuali bila sekolah dibuka, itu akan jadi isu. Seterusnya, apa-apa jua dokumen ataupun surat lantikan daripada pihak sekolah, anda boleh lampirkan di bahagian ini. Ataupun apa jua dokumen rujukan yang anda gunakan, asalkan bersesuaian, anda boleh letakkan di bahagian ini. Seterusnya, kita akan membicarakan tentang fail RPH. Antara kandungan fail RPH ni ialah biodata guru pelatih dan juga jadual waktu peribadi. Yang ni anda boleh ambil semula daripada portfolio praktikum. Anda masukkan dalam fail RPH. Kemudian, ada satu borang yang dinamakan maklumat pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Borang ini anda cuma perlu catatkan tarikh apabila penyeliaan tu berlaku. Berapa hari bulan, minggu ke berapa dan catatan. Borang ini hanyalah tujuan sebagai rekod sahaja. Sama seperti borang pemantauan kekerapan penyeliaan. Kemudian ada satu borang yang dinamakan pertemuan atau perbincangan profesional. Yang ni pun anda perlu rekodkan setiap kali anda ada perbincangan dengan guru besar, dengan guru pembimbing, dengan ketua panitia, dengan pentadbir sekolah, dengan pensyarah penyelia ataupun siapa sahaja, termasuklah pemantau. Anda rekodkan apa perkara yang dibincangkan, siapakah pensyarahnya dan juga tarikh. Borang ini sebenarnya saya suka tulis tangan, tapi disebabkan PDPR, tak apalah, boleh type kat rumah. Seterusnya ada rancangan pengajaran 12 minggu dan dokumen penjajaran kurikulum. Daripada DSKP, ada satu dokumen iaitu dokumen penjajaran kurikulum. Daripada dua dokumen ini, anda buatlah rancangan pengajaran 12 minggu. Dan kemudiannya anda lampirkan dalam fail RPH anda. Ini adalah dokumen yang terpenting sekali kerana dokumen inilah menunjukkan apa yang anda akan ajar pada murid-murid anda selama 12 minggu. Dokumen penjajaran tu anda perlu lampirkan juga bersama-sama dengan rancangan pengajaran 12 minggu bagi bidang teras dan juga elektif teras.
Seterusnya secara harian, anda perlu letakkan dan juga susun RPH anda pada pembahagi-pembahagi yang telah disediakan. Ada dua cara, satunya yang mula berada di atas, yang akhir berada di bawah. Ada yang juga susun terbalik, yang mula berada di bawah, yang akhir berada di atas. Kedua-duanya tak jadi masalah, asalkan dua-duanya ada. Dan kemudiannya ada satu pembagi khas untuk pengajaran co-curriculum. Ianya berasingan daripada pengajaran bidang teras dan juga elektif teras. Peringatan saya, sekiranya ada pensyarah yang suruh mengasihkan RPH bidang teras dan juga elektif teras, itu sebenarnya adalah salah. RPH perlu disekalikan bidang teras dan elektif teras berdasarkan jadual anda. Tujuannya untuk semakan dan juga pemantauan. Sekarang mari kita bercerita tentang guru pembimbing. Pastikan anda semua membuat hubungan yang baik dengan guru pembimbing. Janganlah cari masalah dengan guru pembimbing. Walaupun anda rasa anda betul, tetapi pokok pangkalnya masih lagi terletak pada guru pembimbing. Pernah berlaku satu kes di mana pelajar menyatakan guru pembimbingnya bermasalah dengan dia. Apabila siasatan dilakukan, sebenarnya pelajar itu yang bermasalah, bukan guru pembimbing. Kerana korang praktikum dalam jarak jauh ini, pastikan korang sentiasa update. Gunakanlah platform yang korang tahu seperti Google Meet, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Asalkan perbincangan itu sentiasa berlaku. Berkenaan dengan maklumat guru pembimbing, sebenarnya unit praktikum telah pun menghantar satu borang maklumat guru pembimbing bersama-sama surat penempatan. Surat-surat ini diedarkan secara serah tangan kepada pihak sekolah, bukan melalui pos ya. Jadi, sekiranya sekolah mengatakan mereka tidak menerima surat penempatan, maka itu adalah tidak benar. Maklumkan pada pentadbir sekolah ataupun guru pembimbing, borang tersebut mestilah diserahkan semula kerana borang tersebut adalah borang beraudit. Borang yang dihantar ke sekolah adalah borang yang dicetak pada kertas berwarna. Sementara menunggu borang tu mendarat di unit praktikum akan mengeluarkan satu Google Form yang mana semua pelajar perlu mengisi maklumat guru pembimbing. Oleh itu, nanti apabila anda melapor diri peringkat awal, anda boleh minta siap-siap daripada guru pembimbing anda nama penuh, nombor kad pengenalan dan juga grade jawatan. Kalau mereka tanya kenapa nak minta, anda jawab saja untuk urusan surat lantikan guru pembimbing yang akan dihantar ke JPN Perak. Bukan untuk IPG ya, untuk JPN Perak. Surat lantikan akan dikeluarkan oleh JPN Perak atas nama guru itu sendiri. Nanti apabila tiba masanya, isilah borang tersebut dengan teliti. Jangan ada salah ejaan. Kerana borang yang dihantar oleh guru ke unit praktikum, borang itu akan disimpan untuk audit. Maklumat yang anda isi dalam Google Form, itu yang kita akan hantar ke JPN Perak. Apabila surat lantikan itu telah pun diterima, maka saya juga akan memuat naik dalam grup WhatsApp untuk tindakan anda semua. Anda perlu menghantar surat tersebut kepada guru pembimbing anda dan juga pentadbir sekolah. Walaupun praktikum berjalan secara PDPR dan juga PJJ, guru pembimbing masih lagi berhak untuk menuntut elan khas guru pembimbing. So, kopi borang, kiraan dan senarai semak saya akan serahkan melalui anda. Jadi nanti tiba masanya saya akan upload pada anda ambil dan juga serahkan pada guru pembimbing. Jika sekolah dibuka nanti, borang ini anda perlu uruskan bagi pihak guru pembimbing. Jika praktikum ini berterusan secara PDPR dan PJJ, maka nanti guru pembimbing perlu menghantar sendiri ke unit praktikum. Melalui pos pun diterima. Seterusnya berkenaan tentang borang kehadiran. Borang kehadiran ada dua, iaitu borang kehadiran praktikum bulanan dan juga borang rumusan kehadiran praktikum. Bagi borang kehadiran praktikum, ianya perlu diisi pada setiap bulan dan juga borang rumusan kehadiran diisi di akhir praktikum nanti. Buat masa ini, anda hanya perlu sediakan borang kehadiran praktikum
bagi setiap bulan. Sekiranya anda ada MC dalam tempoh praktikum ini, sila maklumkan terus kepada saya. Jika ada berita terkini ataupun update berkenaan tentang borang kehadiran, saya akan maklumkan dalam WhatsApp group. Dan juga borang kehadiran tidak boleh menggunakan blanko ataupun liquid. Jika borang kehadiran ada menggunakan liquid, saya akan reject borang tersebut. Walau bagaimanapun daripada apa yang saya terangkan tadi, suka saya nak ingatkan bahawasanya portfolio praktikum dan fail RPH ini boleh disesuaikan dengan keadaan konsep PDPR. Ianya tidaklah terlalu rigid kerana anda melaksanakan praktikum secara jarak jauh. Jika anda ada masalah, anda bolehlah rujuk kepada saya. Saya doakan semoga anda semua tabah menghadapi praktikum ini. Saya tahu keadaannya agak sukar dengan PDPR dengan anda tiada pengalaman mengajar di sekolah. Walau bagaimanapun, anda anggapkanlah ini sebagai cabaran dan juga persediaan bagi anda untuk menjadi guru yang baik nanti. Sebelum saya terlupa, saya pun kena ambil kehadiran. Cara saya nak ambil kehadiran agak pelik sikit. Yang pertama, anda kena subscribe channel saya yang ni. Kemudian, yang kedua, anda kena komen di bawah. Dengan komen, saya hadir mendengar taklimat. Selepas daripada ini, saya akan catatkan siapa yang hadir mendengar saya punya taklimat ini. Bila sekolah dibuka semula, saya berharap saya boleh jumpa anda semua di Ipoh. Sebelum sekolah dibuka, jagalah keselamatan, jaga kesihatan, patuhi SOP. Urusan kita belum selesai. Itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.